Assalamualaikum dan hai semua. Pada video kali ini kami kongsikan kisah daripada seorang pekerja pengawal keselamatan ataupun dipanggil sebagai Pak Gal. Dia ni bekerja di sebuah hospital yang terletak di atas bukit. Hospital mana tu? Pandai-pandailah orang nak teka ataupun agak. Jadi kisahnya bermula apabila dia ni mula ditugaskan bekerja shift malam di hospital tu. Macam-macamlah gangguan dan dugaan yang dia alami. Okey, nak tahu pengalaman seram berada ni? Apa kata? Jom layan kisah ni sampai habis. Dan kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel FS, apa kata klik dahulu butang subscribe sebelum meneruskan untuk menonton video ini. Terima kasih. Kira-kira 10 tahun yang lalu, aku pernah bekerja sebagai seorang security di sebuah hospital yang terletak nun di atas bukit sana. Lokasi yang tepat tidak dapat aku dedahkan, tetapi hakikatnya semua hospital pasti ada kisah yang tersendiri. Hospital di mana tempat aku bekerja ini memang agak keras, sampaikan apabila shift malam. Kebanyakan staf memang tidak berani berjalan seorang diri di sekitar hospital. Hendak kemana-mana pasti berteman. Jadi, aku selaku security bahagian rondaan clocking jam yang menjadi peneman mereka. Biasanya, aku temankan mereka ke makmal patologi dan bilik mayat atas urusan menghantar sampel darah dan juga mengambil dokumen. Aku tidak kisah menjadi peneman mereka, kerana selalunya ada saja habuan yang mereka berikan. Roti canai, burger, nasi lemak, ayam goreng dan sebagainya. Itu belum rasuah daripada penjaga pesakit kerana ingin mendapatkan keistimewaan, kebebasan untuk waktu melawat. Bergaduh dengan pelawat itu sudah menjadi kebiasaan. Kena hina, kena keji, dengan lantang mengatakan bahawa aku bodoh, gaji berapa sen sangat pun. Pernah aku meninggikan suara pada seorang makcik. "Hoi, orang tua, kau tunggu sini. Aku pergi balik ambil sijil-sijil aku. Jangan pernah sesekali menghina pekerjaan orang. Asalkan halal, okeylah," aku membentak. Makcik tu terdiam. Selamat aku. Aku sebenarnya tiada apa-apa sijil. Yang ada hanya sijil kelahiran. Mana yang selalu cuba merasuah, memang aku tidak layan. Amanah pihak majikan akan aku laksanakan sebaik mungkin. Semua sama aku buat, sesuai mengikut peraturan pihak hospital. Apa yang seronok bekerja sebagai security hospital ni sebab aku boleh jumpa dan kenal ramai orang, kerana orang juga pelbagai. Berbalik pada kisah seram aku di hospital tersebut, aku cuba ringkaskan setakat mana yang boleh. Aku selaku security ronda, jadi aku akan pergi ke setiap ceruk hospital untuk meronda menjaga keselamatan hospital. Memang tugas tetap aku sebagai peronda clocking, menggantikan anggota lain untuk berehat dan solat. Aku meronda setiap 2 jam, 1 pagi, 3 pagi dan 5 pagi. Kebiasaannya, bila aku sampai ke tempat yang sunyi dan tiada orang seperti di blok farmasi, makmal, rumah mayat, dapur dan tempat fisioterapi, aku akan ronda sambil mendengar alunan Al-Quran. Lokasi yang aku sebutkan itu tadi biasanya kosong dan sunyi pada sebelah malam kerana tiada staf yang bekerja mahupun pesakit. Aku sering mengalami kejadian aneh dan seram di sana. Bilik mayat kebiasaannya kosong kecuali jika ada jenazah yang melibatkan kes polis seperti bunuh diri, kemalangan dan juga kematian warga asing. Setiap kali aku meronda ke bilik mayat, bacaan Al-Quran di telefon bimbit aku akan berhenti secara tiba-tiba, diikuti bunyi seperti radio
yang kehilangan frekuensinya. Padahal aku mendengar bacaan tersebut melalui pemain muzik dan bukannya radio. Untuk pengetahuan semua, bilik mayat itu terletak di bagian bawah bukit dan terpisah jauh dari bangunan-bangunan lain. Untuk ke rumah mayat tersebut, aku terpaksa menuruni 40 anak tangga. Apabila sampai di bawah, suasana memang sunyi sepi, hanya ditemani bunyi unggas dan cengkerik. Apatah lagi apabila bacaan ayat suci Al-Quran yang aku pasang berhenti begitu saja. Memang aku percepatkan langkahku agar tugasku di sana cepat selesai. Apabila aku sudah kembali ke bagian atas, pemain muzik kembali berfungsi seperti sedia kala. Alunan bacaan Al-Quran kembali kedengaran. Kalau hendak diikutkan pelbagai pengalaman seram yang aku alami di rumah mayat tersebut. Pada satu malam, kalau tidak silap aku ketika itu jam kira-kira pukul 2 pagi. Ketika itu aku menuju ke bilik mayat bagi menjalankan rondaan dan membuat clocking untuk poin yang ke-14. Kalau aku tidak salah, poin tersebut terletak tepat di pintu peti mayat. Semasa aku berada berhadapan peti mayat, tiba-tiba satu dentuman yang agak kuat kedengaran dari dalam peti. Tiba-tiba pintu peti itu terbuka dengan sendirinya. Jantungku bagaikan disentap sekuatnya kerana terkejut yang amat sangat. Pada mulanya aku cuba melarikan diri, namun aku berpatah balik kerana perasaan ingin tahu. Aku mencuba untuk mengintai dari jauh, lalu kedengaran bunyi bising di dalam peti mayat tersebut. Terlihat kepala jenazah dari dalam peti tersebut. Kalau tidak salah, jenazah tersebut adalah seorang warga negara Myanmar yang menunggu proses selanjutnya daripada pihak imigresen. Sekali lagi, dentuman kuat kedengaran. Kali ini aku tidak menunggu lagi. Aku terus melarikan diri dengan menaiki tangga. Hampir saja aku tersungkur di situ. Tidak kisah di hospital mana sekalipun, rumah mayat pasti menjadi tempat yang digeruni dan menyeramkan. Namun, tidak itu saja gangguan yang aku alami di sana. Pernah, satu malam ketika aku meronda di sekeliling kawasan rumah mayat tersebut, tiba-tiba kedengaran suara perempuan sedang menangis dari sebelah dalam. Menurut staf pada ketika itu, ada tersimpan di sana satu jenazah wanita bunuh diri. Aku tidak pasti ia ada kaitan atau tidak dengan tangisan yang aku dengar itu. Wallahu alam. Aku masih ingat lagi, pada waktu itu jam kira-kira 3:30 pagi. Aku terserempak dengan seorang kanak-kanak sedang bermain guli di hadapan bilik mayat. Aku memberanikan diri untuk menyelesaikan tugasanku di sana. Setelah meronda mengelilingi rumah mayat tersebut, kanak-kanak itu menghilang. Lokasi lain sebenarnya lebih menyeramkan daripada rumah mayat, tetapi bagi kita semua pasti merasakan rumah mayat adalah tempat yang paling menyeramkan. Belum lagi bila peti mayat rosak dan gagal diselenggara. Pernah sampai mayat membusuk, baunya tidak dapat aku nak gambarkan. Automatik, isi perutku menggelegak, mual dan berasa nak muntah. Bila waktu hujan, tugasan aku tetap harus dilaksanakan. Berpakaian hujan dan berkasut paras betis, aku berjalan meredah hujan demi menyelesaikan tugas. Bagi aku, bila hujan turun dengan lebat, itu tidak mengapa. Tetapi bila gerimis dan renyai-renyai itu cukup membuat aku runsing. Biasanya, suasana begitulah aku selalu melihat penampakan. Tiada yang lain aku bergantung harap kecuali pada Yang Esa. Aku sebenarnya bukan pemberani, tetap lemah semangat. Sebenarnya minggu pertama aku bekerja di sana, aku demam. Selain bilik mayat ada banyak tempat lagi yang ada benda ni. Tempat yang keras,
Salah satunya di store simpanan tong gas. Di situ ada satu poin clocking. Di sana aku sering terdengar bisikan memanggil nama aku. Apabila aku memeriksa sekeliling, langsung tiada orang yang aku temui. Mat, Mat, Mat. Kedengaran agak jelas nama aku disebut, walaupun hanya sekadar bisikan. Tapi yang pasti suara itu hanya akan kedengaran memanggil nama aku sebanyak 3 kali saja. Selepas itu suasana kembali sunyi. Begitulah selalunya. Selesai membuat rondaan, aku biasanya akan melepak seorang diri di tempat letak kereta sambil berehat. Memang sunyi tempatnya. Pernah juga berlaku kes kecurian kereta. Jadi aku diarahkan oleh pihak atasan untuk memantau dari masa ke semasa tempat tersebut. Masa rondaan dibuat secara rawang agar pencuri tidak dapat mengesan kehadiran dan pergerakan aku. Pernah satu ketika aku sedang memantau keselamatan di sekitar tempat letak kereta, tiba-tiba satu lembaga putih melintas di hadapan aku, lalu menuju ke belakang sebuah store. Aku terkejut dan mula berasa seram sejuk. Namun perasaan ingin tahu mengatasi segalanya. Aku cuba mengekori dari belakang dalam jarak lebih kurang 30 meter. Namun lembaga putih itu semakin menjauh lalu hilang. Aku juga ada mengalami gangguan di tandas awam di sekitar hospital tersebut. Ketika aku sedang mencuci muka, tiba-tiba aku ditolak dari belakang. Bukan main terkejut aku pada masa itu. Lalu aku menoleh. Seorang kanak-kanak dalam anggaran umur 4 tahun berlari keluar dari tandas tersebut. Aku berniat mengejarnya, namun apabila aku keluar, kanak-kanak itu hilang tanpa dapat dikesan. Pada satu malam yang lain, tetapi di tandas yang berlainan, aku diganggu dengan satu ketukan pintu yang amat kuat sehingga bergegar pintu tandas tersebut. Kali ini aku keluar memeriksa sekeliling, namun tiada siapa yang aku jumpa. Bunyi tapak kaki orang juga tiada. Jika manusia, mustahil untuk melarikan diri tanpa dikesan kerana di situ kawasan lapang. Hospital tempat aku bekerja ini agak luas di atas bukit. Di puncak paling atas adalah kawasan kediaman staf, iaitu 3 blok bangunan 5 tingkat. Satu malam yang sunyi, ketika aku sedang memantau keadaan di sana, tiba-tiba aku dikejutkan dengan penampakan satu sosok wanita di tepi tiang, tegak berdiri, tidak bergerak. Kali ini aku dapat melihatnya dengan agak jelas. Jika sebelum ini aku hanya melihat benda itu dalam keadaan seperti bayang-bayang saja, rupanya tidak mahu aku ingat lagi kerana keesokannya aku demam. Kalau nak diikutkan banyak pengalaman seram yang aku sendiri alami maupun staf hospital sendiri. Pelbagai cerita dapat aku dengar hasil perkongsian daripada mereka. Antara satu kejadian yang terjadi di dalam bilik bedah, staf tersebut dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita seakan langsuir yang sedang menjilat darah di katil yang baru saja digunakan untuk operasi pembedahan. Suasana menjadi kelang kabut ketika itu, sehingga staf lain ke sana, benda itu menghilang. Menurut jururawat yang melihatnya, ia terjelir dan lidahnya panjang sampai paras dada. Baiklah, ini yang terakhir yang aku hendak kongsikan tentang pengalamanku berada dalam lift bersama makhluk yang kita namakan hantu. Pengalaman yang aku tidak dapat lupakan. Ketika itu aku meronda ke kawasan ward baru di mana ditempatkan ward bersalin dan ward wanita. Ward bersalin di tingkat 3, manakala ward wanita pula di tingkat 4. Semasa aku masuk lift, seorang pembantu perawatan kesihatan PPK atau lebih dikenali sebagai attendant bersama seorang pesakit perempuan berkerusi roda masuk lift yang sama. Aku melihat keadaan pesakit tersebut agak parah. Banyak kesan darah yang melekat pada baju dan muka. Mereka hanya diam, tetapi yang peliknya aku tidak mengenali attendant tersebut. Selama aku kerja di sana, selama 2 tahun, aku tidak pernah nampak dia. Aku cuba bersangka baik, mungkin attendant lelaki tersebut adalah staf baru. Sampai di tingkat 3, aku keluar.
Mereka mengikuti dari belakang. Aku sempat membantu mereka dengan membuka pintu ward. Setelah mereka masuk baru aku perasan, itu ward bersalin. Kenapa wanita yang lukanya parah dan tiada tanda-tanda mengandung masuk ke ward tersebut? Aku berasa tidak puas hati. Aku cuba bertanya pada jururawat di kaunter, namun jawapan mereka membuat aku terkejut dan seram sejuk. Mereka memaklumkan yang mereka tiada menerima sebarang kemasukan pesakit baru pada malam itu. Satu kejadian lagi yang cukup menebarkan apabila aku melihat stretcher bergerak dari hujung koridor, lalu melintasi aku, lalu menghilang. Bukan aku saja yang ada pengalaman berjumpa dengan mereka berdua. Kawan-kawan aku juga pernah. Namun, biasanya selepas itu mereka berhenti kerja. Aku juga berhenti bekerja dan menyambung pelajaran. Sekian.